Rangkuman Spotlight hari ini. Identiti Digital Nasional IDN tidak menjejaskan data peribadi. 300 wanita Parlimen Ampang nikmati perlindungan sosial percuma. Gaji progresif, syarikat dan pekerja perlu tunjukkan bukti komitmen. Jawatan kuasa khas, kaji kompetensi DUN Gubal Undang-Undang Islam ditubuhkan. Tanggungjawab setiap warga negara kuasai bahasa Melayu menurut Saifuddin Nasution. Salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini, 11 Disember 2023, kita mulakan dengan segmen Tangkis Fitnah. Identiti Digital Nasional IDN tidak menjejaskan data peribadi. Baru-baru ini tersebar di media sosial tentang kabar angin dan persepsi negatif berkenaan Identiti Digital Nasional IDN. Kabar angin sebegini sudah tentu memberi kerisauan dan anggapan negatif terhadap masyarakat dan rakyat Malaysia. Ada juga yang turut menyuarakan kebimbangan kononnya chip dalam badan akan dimasukkan mahupun rekod peribadi serta perbankan akan terbocor selepas pelaksanaan Identiti Digital Nasional IDN. Berikutan kabar angin tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan menafikan perkara tersebut. Kebimbangannya apa? Takut isu-isu personal. Umpamanya, bank negara tidak lepaskan rekod personal perbankan pribadi, tak masuk. Jadi yang itu dikawal. Kemudian juga kata kononnya ada SIM card tu masuk dalam badan, chip tu dan sebagainya. Itu semua itu dia tengok banyak sangat filem-filem Hollywood ini. Kalau Bollywood belum sampai ke situ. Jadi saya harap dengar penjelasan dari Musti, dari KKD sebelum kita berikan komentar. Kerana komentar itu akan menjejaskan keyakinan rakyat. Beliau menjelaskan IDN yang dilaksanakan MIMOS Berhad, MIMOS merupakan suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri individu secara digital. Malah ia bakal dimanfaatkan sektor awam dan swasta untuk mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi secara dalam talian. Kementerian Tenaga Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) bergiat aktif dalam memberikan penerangan dan penjelasan. Malah kerajaan buat masa ini tidak memaksa mana-mana individu untuk berdaftar dengan Digital ID. Tambah beliau, peruntukan awal RM80 juta kepada IDN yang diumumkan sebelum ini antara usaha menyegerakan platform pengesahan diri berkenaan yang dipercayai mampu mempertingkat lagi tahap kecekapan perkhidmatan awam. Seterusnya, dalam segmen Buletin Keadilan, Datuk Chua Joy Meng meninggal dunia. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Chua Joy Meng meninggal dunia pada usia 80 tahun di Hospital Serdang pada 3 Disember lalu. Mendiang Datuk Chua pernah menjadi antara Menteri Kabinet paling lama menerajui Kementerian Kesihatan iaitu 9 tahun dari 1995 hingga 2004 sebelum digugurkan daripada Kabinet Tun Abdullah Ahmad Badawi. Beliau berkecimpung dalam arena politik apabila menyertai MCA pada 1976 dan memegang beberapa jawatan tertinggi parti termasuk Ketua MCA bahagian Bakri pada 1987 serta Timbalan Setiausaha Agong MCA dari tahun 1987 hingga 1990. Pada 2009, beliau mengumumkan keputusan keluar daripada MCA dan menyertai Parti Keadilan Rakyat. Dalam tempoh setahun bersama Keadilan, beliau dilantik sebagai Naib Presiden Keadilan. Beliau juga merupakan pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Johor dari tahun 2009 hingga 2014. Hasil perkahwinan mendiang dengan Datin Hani Wong Yet Lan, pasangan itu dikurniakan 5 cahaya mata. Semasa berkhidmat sebagai Menteri Kesihatan, beliau dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Sains oleh Crimea State Medical University dari Ukraine kerana sumbangannya dalam bidang kesihatan di Malaysia. Salam takziah diucapkan kepada keluarga mendiang dari kami, Studio Keadilan. Berita seterusnya, 300 wanita Parlimen Ampang nikmati perlindungan sosial percuma. Pada 2 Disember lalu,
Pusat Hikmat Parlimen Ampang telah menganjurkan program pemberian perlindungan sosial di bawah skim keselamatan sosial suri rumah SKSLR yang berlangsung di Dewan Datuk Ahmad Razali Ampang. Menurut Ahli Parlimen Ampang, Rozia Ismail, skim di bawah Akta 838 Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso itu telah ditaja oleh beliau untuk menikmati perlindungan sosial selama tempoh 12 bulan secara percuma. Kata beliau, kira-kira seramai 300 wanita warga Parlimen Ampang dari golongan B40 yang terpilih untuk menikmati skim berkenaan. SKSR ni merupakan satu bentuk penghargaan dan pengiktirafan buat golongan suri rumah dan juga bertujuan meningkatkan akses kepada bantuan kewangan, peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan kebajikan di bawah program sinergi sosial serta mengurangkan keterdedahan kepada risiko tanpa perlindungan keselamatan sosial. Program berkenaan katanya diperluaskan untuk meliputi inisiatif lain berkaitan kesihatan, kesejahteraan dan kebajikan seperti serahan kepada persatuan atau individu dalam bentuk cek atau tunai buat 7 penerima voucher untuk menyertai program bersunat beramai-ramai atau sunaton buat 200 kanak-kanak lelaki di antara 7 dan 12 tahun serta kotak bahan makanan asas untuk 40 keluarga dalam golongan miskin tegar. Selain itu, semasa program berkenaan, terdapat juga kaunter perkhidmatan oleh agensi kerajaan termasuk Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Lembaga Zakat Selangor, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Jabatan Kesihatan Hulu Langat, Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia PKPM iaitu Perkhidmatan Kaunseling dan Psikoterapi, Yayasan Hijrah Selangor dan Malaysia Madani. Program ini turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Kumpulan Keselamatan Sosial, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Malaysia to be followed by Nigeria, please. Thank you, Chair. Your Excellencies and delegates, climate change poses significant health threats to the populations and unprecedented challenges to the healthcare system. The projected climate scenario in Malaysia for the year 2100 includes a rise of average annual surface temperature by 1.9 to 2.1 degrees centigrade, annual precipitations from 14% to 25%, and sea levels are projected to rise by about 0.7 meter. The Ministry of Health Malaysia's ambitions for climate and health includes building a climate resilient and low carbon health system to achieve carbon neutrality, net zero by 2050, strengthening the health sector's preparedness and response to extreme weather events, enhance surveillance and early warning system, conducting climate change and health vulnerability and adaptations assessments, VNAs, at the populations and or healthcare facility level. Developing a Health National Adaptation Plan, HNAP, which echoes the Malaysia National Adaptation Plan, MyNAP. Ministry of Health Malaysia acknowledges that healthcare facilities operations encompassing energy usage, waste generations, and resource consumptions contribute significantly to the overall carbon footprint, in alignment with the governments of Malaysia's dedicated pursuit of a net zero country by 2050. Congratulations for the first half day. Thank you. Berita selanjutnya dalam segmen Buletin Kerajaan Perpaduan. Gaji progresif syarikat dan pekerja perlu tunjukkan bukti komitmen. Dalam sidang media di Parlimen 30 November lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menekankan majikan dan pekerja perlu menunjukkan bukti komitmen dalam pelaksanaan dasar gaji progresif. Komitmen ini perlu dibuktikan dengan majikan perlu membayar gaji yang dinaikkan dan pekerja yang mendapat manfaat daripada projek perintis itu juga perlu mematuhi keperluan peningkatan kemahiran tertentu. Rafizi mengadakan sidang media sejurus selepas beliau membentangkan kertas putih kerajaan di Dewan Rakyat yang menggariskan rancangannya untuk dasar gaji progresif yang akan dilaksanakan tahun hadapan dengan cadangan ia menyasarkan pekerja berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan.
Penyertaan adalah atas dasar sukarela tetapi ia akan disertakan dengan insentif kewangan untuk majikan yang mengambil bahagian. Rafizi mencadangkan majikan boleh mendapat insentif tetap sehingga RM200 sebulan untuk pekerja peringkat permulaan dan sehingga RM300 sebulan untuk pekerja bagi tempoh 12 bulan daripada kerajaan, sebarang kenaikan bergantung kepada produktiviti dan kemahiran pekerja. Selain itu juga, semasa menjawab soalan Senator Datuk Wira Koh Nai Wong, Rafizi menyatakan bahawa kira-kira 80% daripada majikan terpilih bersedia untuk menyertai dasar gaji progresif. Pihak majikan bersetuju untuk menyertai dasar ini sekiranya ia bersifat sukarela dan memberikan ruang kepada majikan untuk meneliti terlebih dahulu kemampuan dan prestasi kewangan syarikat sebelum mengambil bahagian. Pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rentis pada suku ketiga 2024 serta penilaian impak akan dijalankan untuk menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar sebelum dasar gaji progresif dilaksanakan secara menyeluruh. Kertas putih cadangan dasar gaji progresif telah dibentangkan di Parlimen pada 30 November 2023. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Khas Gaji Kompetensi DUN Gubal Undang-Undang Islam ditubuhkan. Kerajaan mengumumkan telah membentuk Jawatan Kuasa Khas untuk mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN dalam menggubal undang-undang syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar berkata, jawatan kuasa itu juga akan mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menurut beliau, penubuhan jawatan khas ini merupakan salah satu usaha dan komitmen kerajaan untuk menyelesaikan isu konflik bidang kuasa antara persekutuan dengan negeri demi memartabatkan dan memperkasa perundangan syariah dan sistem kehakiman syariah di negara ini. Jawatan kuasa khas ini akan melihat dan memperhalusi semua perkara melibatkan pertindihan antara mahkamah syariah dan sivil termasuk isu melibatkan pertukaran agama, harta, tuntutan hadanah, wasiat dan sebagainya. Beliau berkata jawatan kuasa itu akan meneliti alasan penghakiman yang dikemukakan bukan sahaja dalam kes Iki Putra Mubarak tapi juga kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam, jawatan khas yang turut dianggotai 10 individu lain. Antara yang dilantik menganggotai jawatan kuasa khas itu ialah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Muhammad Zawawi Saleh, anggota Majlis Agama Islam Selangor Datuk Salihuddin Saidin dan Ketua Hakim Syar'i Mahkamah Syariah Negeri Melaka Datuk Muhammad Nazri Abdul Rahman. Seterusnya, kos rawat penyakit akibat rokok vape RM369 juta setahun pada 2030 menurut Dr. Zaliha. Kerajaan dijangka menanggung kos rawatan kira-kira RM369 juta setahun pada 2030 bagi penyakit rokok elektronik atau kerosakan paru-paru berkaitan penggunaan produk vaping EVALI sekiranya tiada kawalan undang-undang dilaksanakan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 di Dewan Rakyat baru-baru ini berkata Kementerian Kewangan menganggarkan hasil kutipan cukai vape kira-kira RM500 juta setahun, namun kajian menunjukkan kos rawatan bagi penyakit EVALI adalah RM150,000 bagi setiap pesakit. Tambah beliau, ini dijangka meningkat sehingga RM369 juta setahun pada 2030. Jika tiada kawalan dibuat berkaitan rokok elektronik atau vape melalui rang undang-undang ini, maka lebih ramailah yang akan terdedah kepada risiko komplikasi penyakit akibat penggunaan rokok elektronik. Berhubung peruntukan generasi penamat rokok GEG yang digugurkan daripada rang undang-undang itu, Dr. Zaliha berkata perkara itu akan diteliti dari semasa ke semasa selepas penguatkuasaan serta memantau kesan rang undang-undang itu terhadap penurunan prevalence merokok. Berita selanjutnya, hanya 42 peniaga mohon kad diskaun khas menu rahmah. Pengusaha premis perniagaan yang menawarkan menu rahmah diseru memohon kad diskaun khas menu rahmah yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN.
Timbalan Menterinya Fuzia Saleh berkata, sehingga kini hanya 42 daripada 2,894 peniaga membuat pendaftaran dalam talian. Tambah beliau, peniaga Menu Rahmah yang mempunyai kad diskaun khas Menu Rahmah itu boleh mendapatkan barangan seperti ayam, bawang dan barangan asas makanan lain pada harga jauh lebih murah. Beliau berkata, pembelian tersebut boleh dibuat di 6 rakan strategik KPDN iaitu Lotus, Ion Bake, EcoSafe, Giant, Maidin dan NSK yang akan memberi potongan harga sehingga 40%. Pihak KPDN dengan ini mengalu-alukan semua pengusaha Menu Rahmah untuk mendaftarkan diri di laman sesawang Menu Rahmah iaitu di portal Menu Rahmah untuk mendapatkan diskaun potongan harga barangan asas di 6 pasaraya terpilih. Seterusnya, tanggungjawab setiap warga negara kuasai bahasa Melayu menurut Saifuddin Nasution. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail pada 4 Disember lalu mempertahankan Jabatan Imigresen berhubung insiden tular melibatkan pegawai jabatan itu di Johor yang didakwa mempersoalkan seorang wanita tidak fasih bahasa Melayu ketika ingin memperbarui pasport di UTC Johor. Ini selepas wanita berkenaan baru-baru ini berkongsi di media sosial pengalamannya memperbarui pasport pada bulan lepas. Bercakap pada sidang media pada 4 Disember lalu, Saifuddin berkata pihak berkuasa mempunyai sebab untuk curiga sekiranya seseorang warga negara itu tidak memahami bahasa kebangsaan. Tegas beliau, isu ini tidak perlu digambarkan seolah-olah jabatan agensi kerajaan mempersulitkan urusan untuk memperbaharui dokumen perjalanan hanya kerana syarat PAS. Beliau berharap ibu bapa berkenaan boleh memahami kewajipan seorang warga negara adalah mempelajari dan menguasai bahasa dengan baik. Kata beliau, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan Negara. Ini tambahnya menunjukkan betapa pentingnya bahasa itu kepada negara dan keperluan untuk setiap rakyat memahaminya. Tambah Saifuddin lagi, mempunyai syak wasangka sedemikian telah membantu pihak berkuasa untuk menggagalkan banyak kes penipuan yang melibatkan dokumen perjalanan. Dalam beberapa kes katanya, pegawai telah menangkap ibu bapa yang mendaftarkan anak orang lain sebagai anak mereka. Saya merupakan pelajar 1990-an di Sekolah Kebangsaan dulu dan fasa pertama Rakan Muda dulu telah dilancarkan pada tahun 1994 dan kini telah melalui 3 jenis fasa. Sekarang kita telah memperkasakan program Rakan Muda dengan memperkenalkan 10 gaya hidup baru untuk mengikut kesesuaian cita rasa belia pada hari ini. Program Rakan Muda akan diisi dengan aktiviti yang akan dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negara bagi fasa pertama sekarang, dan semua program dan aktiviti ini akan mengikut gaya hidup dan golongan belia 15 tahun hingga 30 tahun boleh memilih gaya hidup. Kalau suka 10 gaya hidup, anda boleh masuk saja 10 gaya hidup dan mengikuti program-program ini. Dan semua program ini adalah bertujuan untuk membantu golongan belia mengisi masa lapang mereka dan mempunyai satu platform di mana belia boleh berkumpul dan berinteraksi dengan orang yang mempunyai minat yang sama. Pembaharuan kali ini akan meliputi 10 gaya hidup baru dan kita tahu 1990-an sehingga sekarang banyak perkara telah berubah. Ada 10 gaya hidup dan semua informasi telah kita naikkan dalam portal kita kbs.gov.my. Jika anda berminat boleh pergi membaca mengenai 10 gaya hidup ini. Harapan saya semua anak muda 15 hingga 30 tahun yang mahu mengikuti program Rakan Muda boleh berdaftar dan menjadikan platform ini satu platform untuk mengeratkan hubungan antara kaum, dan ini adalah satu tool untuk unity, untuk perpaduan. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. PRK Kemaman, isu 3R, polis buka kertas siasatan terhadap Muhyiddin. Polis membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R, agama, bangsa dan raja ketika kempen pilihan raya kecil PRK Parlimen Kemaman baru-baru ini.
Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC berkata siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional itu dilakukan mengikut Seksyen 4(A) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmoni. Bercakap pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok, baru-baru ini beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan satu laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin di sebuah balai polis 1 Disember lepas. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu pada satu ceramah perdana semasa PRK Kemaman antara lain mendidakwa mengeluarkan fatwa harus ada ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah SAW. Dalam pada itu, Ayub Khan turut mengingatkan semua penyokong parti agar tidak mengadakan sebarang perhimpunan ataupun perarakan pasca pilihan raya supaya tidak menimbulkan gangguan kepada ketenteraman awam. Berita seterusnya, semua ahli parlimen adun UMNO akan terus pertahan Anwar. Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dosuki menegaskan UMNO akan terus memperkukuh dan mempertahankan kerajaan perpaduan. Dr. Ashraf dalam satu kenyataan berkata, Mesyuarat Kerja Tertinggi MKT juga memperakukan bahawa semua ahli-ahli parlimen dan adun-adun UMNO akan terus mendokong pendirian parti untuk menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan Malaysia. Kata beliau, ketetapan tersebut sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada 24 November 2022 dan diluluskan sebulat suara oleh Perwakilan Perhimpunan Agung UMNO pada 14 Januari 2023. Sebelum ini, seorang anggota MKT UMNO, Isham Jalil, membangkitkan isu kerjasama antara parti itu dengan PAS susulan cadangan naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar diangkat sebagai Perdana Menteri jika Perikatan Nasional berjaya memujuk UMNO bermuafakat semula sebelum pilihan raya umum ke-16. Isham membuat cadangan itu berikutan kemenangan besar Ahmad Samsuri pada pilihan raya kecil Kemaman dengan menewaskan Barisan Nasional. Seterusnya, kanak-kanak autisma hilang, Zain Ryan ditemui meninggal dunia. Kanak-kanak autisma yang hilang di kawasan kediamannya di apartmen idaman Damansara Damai tengah hari Selasa lepas ditemui meninggal dunia di anak sungai berhampiran kawasan kediamannya pada jam 10 malam Rabu lalu. Mayat mangsa Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun, ditemui oleh kumpulan penduduk yang menjalankan operasi mencari Zain. Mangsa ditemui terbaring di sungai yang jaraknya kira-kira 200 meter dari blok kediamannya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid yang berada di lokasi kejadian turut mengesahkan penemuan mangsa. Muhammad Fakhruddin dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan kehilangan kanak-kanak terbabit pada jam 6.36 petang 5 Disember. Kali terakhir kanak-kanak itu berada di kawasan perumahan tersebut dengan memakai baju T berkola dan berlencana sekolah, seluar hitam serta kasut sekolah hitam. Salam takziah diucapkan kepada keluarga Allahyarham Zain Ryan dari kami, Studio Keadilan. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum berakhir, saya ingin memberi serangkap pantun. Pak Tani membeli baja ditabur di sawah padi. Hidup ini sementara sahaja, akhirat di sana kekal abadi. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.